masa rekrut, dia punya falsafah dia, nampak langit dia, lari. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Nat Ahmad. Terima kasih kepada yang telah subscribe channel ni. Kepada yang belum, bantu saya untuk subscribe channel ni. Tekan butang subscribe. Sekarang ni kita ikuti sambungan pengalaman saya mengikuti latihan atas ketenteraan TUDM, iaitu latihan rekrut. Jom kita saksikan. Untuk pergerakan daripada satu tempat ke satu tempat semasa rekrut ni, contohnya pergerakan secara berkumpulan, satu blok. Jadi beratur dulu, okey nak ke mana? PT pagi. Beratur cukup serang jalan, ataupun nak pergi mana-mana. Tetapi dalam rekrut, keluar dia daripada blok, nampak je langit, lari, tak ada jalan-jalan. Itu masa rekrut, dia punya falsafah dia, nampak langit dia, lari. Untuk fasa 2 ni, fasa 2 bulan kedua dan ketiga ni, jadual dia ada berubah sikit. Sebab bila masuk bulan kedua, ada latihan kawat senjata. Jadi bila latihan kawat senjata dan pelajaran senjata, tentang senjata, pukul 5 pagi dah kena bangun, dah kena ambil senjata dekat stor senjata. Jadi permulaan tu awal sikit, bangun awal, ambil senjata, beratur dulu, ramai-ramai ambil senjata, dan lepas tu terus sambung untuk solat subuh dan aktiviti selepas tu lah. PT pagi fasa 2 lebih kurang sama. Kemudian dia ada penambahan daripada segi latihan kawat senjata tadi, dan kelas pelajaran senjata. Kelas pelajaran senjata biasanya kita diadakan di ujung-ujung padang, bawah pokok dekat padang sana. Rasanya advantage dia kat sini, dia lebih relax sikit. Cuma kena bagi tumpuan lah nak belajar kan. Tapi bila kelas yang relax macam ni, apa kesan dia tau? Kesan dia sebab rekrut ni, bila latihan gunakan tenaga yang banyak, malam kadang-kadang tidur pun tak bercukup. Dia cepat mengantuk. Ada masa yang dia relax sikit, tidurlah kerja dia kan. Bila tidur, kantoi kena tangkap dengan jurulatih, sakit lah, mesti kena punishment. Tengoklah jurulatih kan, kalau jurulatih yang okey, setakat dia bagi suruh lari falsafah setajam sekot jam tu, tak ada masalah sangat. Ini yang jurulatih dia torture mental lah. Ambil cili api, terung yang kecil tu pun, kau makan, kau kunyah, jangan telan dulu, kunyah dulu. Bayangkanlah, air dia tak bagi. Memang itulah, nak tidur kena fikir dululah. Tapi kalau kebiasaannya, tak boleh nak kontrol kalau dia mengantuk sangat lah ni kan. Lain macam ikut nasib lah. Kalau jurulatih yang dia suka main-mainkan kita ni, nampak pokok kat atas tu, aku panjat duduk atas pokok tu sampai habis kelas. Kan? Itulah sebut sedikit kita punya punishment dan kenangan lah masa latihan rekrut ni. Masa fasa 2 ni kita ada kelas. Di dalam kelas kita belajar tentang organisasi TUDM, knowledge tentang TUDM, pengenalan lah. Time ni pun ada masalah juga. Bila duduk dalam kelas, mengantuk tu mesti datang. Tapi pandai-pandai lah nak hidup. Hari Sabtu dan Ahad, dia lebih kepada hari rehat lah, cuti. Tetapi kadang-kadang keperluan rekrut tu ada. Contohnya, dia duduk dalam bilik kan, prit dengar wisil. Itu maksudnya jurulatih bertugas, panggil, okey prit, ketua blok. Setiap blok ada ketua kan, datang. Okey, semua blok dah datang. Okey, satu blok saya nak 5 orang. Ada tugas dia lah, dia panggil fatigue. So, kena detail lah, satu blok 5 orang. 10 orang kumpul-kumpul. Kau pergi sana, ikut staff ni, buat kerja ni. Tiba-tiba kerja, prit, whistle lagi, nak 2 orang. Satu blok 2 orang, pergi sana pula, buat kerja ni. Itulah rutin Sabtu Ahad. Dia hari Isnin sampai hari Jumaat, dia punya rutin tu sama lah.
Cuma hari Jumaat ni, masa dekat rekrut tu, pusat latihan rekrut, tak ada solat Jumaat. Jadi nak solat Jumaat, rekrut semua pukul 12.30 tu pergi Masjid Gunung Rapat. Maksudnya Masjid Gunung Rapat. Berjalan kaki lah. Daripada PLR tu sampai Masjid Gunung Rapat. Saya rasa saya tak pasti berapa kilometer. 2 kilometer atau 3 kilometer. Dalam, lebih kurang macam tu lah. Selama 6 bulan macam tu. Sembahyang Jumaat kat luar. Setiap hari Jumaat jalan kaki. Jadi untuk non-Muslim, untuk yang agama Hindu, tak silap saya hari Jumaat tu dia orang boleh keluar ke kuil untuk sembahyang. Untuk yang agama Kristian, dia orang boleh pergi ke gereja pada hari Ahad pagi itulah. Peluang dia orang untuk keluar jugalah, pergi sembahyang. Setiap malam selepas makan malam tu, kadang-kadang ada aktiviti, kadang-kadang tak ada. Lepas tu solat maghrib, relax, solat isyak. Selepas tu pukul 10 tiap-tiap malam ada roll call. Tujuan dia kita pagi tu kita dah kira strength dah cukup tak orang setiap aktiviti yang kita jalankan lah. Malam pula sebelum tidur pukul 10 tu ada roll call, kita kira strength cukup tak, lapor. Setiap ketua blok dia akan lapor semua cukup. Jadi malam ni, aktiviti malam ni bergantung kepada jurulatih bertugas lah. Tengok jurulatih bertugas okey tu, dia bagi maklumat sikit besok apa aktiviti dan pesanan-pesanan daripada mana, daripada CEO ke, pesanan daripada pegawai waran, PLR ke, dia sampaikan. Mana yang nakal sikit jurulatih tu, adalah aktiviti dia buat. Jadi masa ni ada aktiviti hiburan. Contoh je, okey, blok ni tengok. Blok ni 2 orang menyanyi. Blok ni 2 orang menyanyi. Malam tu adalah hiburan. Inilah advantage dia. Siapa pandai menyanyi? Pandai menyanyi ataupun pandai buat persembahan lah. Hiburkan jurulatih, hiburkan member-member yang lain lah. Tiap-tiap malam macam tu lah lebih kurangnya. Dan ada juga malam yang kurang bernasib baik. Macam mana kurang bernasib baik? Adalah kena change parade. Change parade ni, nak tahu, dia suruh tukar daripada satu pakaian kepada satu pakaian lain dalam masa yang singkat. Contohnya, malam tu, contoh masa kita first kali rokok, kita pakai number 3. Number 3, masa zaman saya, masa rekrut saya tu, kita orang dalam TUDN dalam proses penukaran uniform number 3 yang baru daripada warna coklat tu kepada warna biru. Jadi masa intake saya, dua-dua uniform tu kita orang pakai. Jadi mula-mula malam tu kita pakai yang lama lah, yang warna coklat tu. Then dia bagi masa. Dengar tiupan whistle dia, saya bagi masa 2 minit, pergi tukar pakai celoreng. Prit, kelang kabut lah, lari semua. Kelang kabut pergi masuk blok masing-masing. Tukar, pakai. Prit, sampai lambat. Bayangkanlah 2 minit nak tukar daripada nombor 3 kepada celoreng, full celoreng. Confirm lambat. Bila dah lambat, kena punishment. Tajam 100 kali. Tap. Okey, dalam masa 2 minit, Prit, tukar. Pakai no one rest. Tap. Bayangkanlah, masa tu layan je lah kan. Nak buat macam mana? Itulah aktiviti tiap-tiap malam selama 6 bulan dekat pusat latihan rekrut. Jadi kalau ikut kepada latihan kita tu kan, daripada pagi sampai ke malam, terfikir juga, time bila rekrut ni, kilat kasut, basuh baju. Masa ni lah, pengurusan masa tu, kita kena pandai arrange. Sama ada hari-hari kita curi masa sekejap, ataupun Sabtu Ahad kita nak concentrate, tengok macam mana. Pengurusan masa, basuh baju, kilat kasut. Kilat kasut pula, kasut kawat, nak kilat manual kan. Kalau rajin lah tengok video Kapten Rais, dia tunjuk cara kilat kasut. Lebih kurang macam tu lah. Dengan nak tampal kiwi ya. Masa kita orang jemur tengah panas, baru tonyoh balik. Itu pun kena ada skill juga, kilat kasut, basuh baju. Jadi
pengurusan masa tu kena pandai lah kita nak uruskan macam mana. Bila basuh baju sangkut kat ampayan, kena jaga-jaga, hati-hati, pastikan baju kita dapat kat kita balik. Jangan pakaian kita tu orang lain pakai, banyak jadi kan. Sebab tentera ni masa latihan daripada atas, bawah, dalam semua disediakan oleh tentera. Jadi samalah, pakaian semua sama. Jadi istilah tertukar tu biasa sangat kan. Masuk fasa 3. Fasa 3 bulan keempat dan bulan kelima. Bila masuk fasa 3 ni lebih kepada enjoy sikit lah. Enjoy bukan dari segi apa. Fasa 3 ni lebih kepada dia start dah pertandingan kawat, pertandingan merempuh halangan, pertandingan sukan 10 km lari kan. 10 km ni lari kat luar lah. Dekat kampung-kampung kat keliling tu, masuk dalam. Dan masa ni jugalah ada latihan luar, compass matching kat luar, latihan hutan. Masa ni lah kita merasa boleh keluar daripada camp tu. Latihan menembak, pertandingan sukan pula antara rekrut. Masa saya ingat lagi bola sepak, sepak takraw. Lepas tu kejohanan olahraga TUDM Ipoh untuk rekrut lah. Untungnya masa ni lah kita ada peluang. Kita nak enjoy. Sebab bila latihan dengan pertandingan sukan ni dia lain. Pertandingan sukan ni kita, apa yang kita ada, kita tunjuk bakat kita. Main puas-puas untuk menang lah kan. Dari sini saya takraw saya main. Takraw kita orang final kalah. Volleyball kita orang champion. Dan bola sepak kita orang champion. Yang lain masa kejohanan sukan tu lah. Sukan tu adalah selain daripada balapan, tarik tali. Masa ni lah kita enjoy sikit. Dan satu lagi, bila ada kebolehan sikit lah daripada sukan ni, kita dapatlah berjalan. Ada peluang keluar daripada pusat latihan rekrut. Macam pertandingan rugby. Peringkat remaja ATM. Ada. Tapi saya tak main rugby. Kawan-kawan main rugby, dia dapat merasa keluar pergi KL lawan rugby kat sana. Maraton kat Ipoh. Saya berlari saya tak minat. Bab berlari kurang sikit. Jadi dia orang yang mana ni berkebolehan, dia orang pergi. Saya masa pertandingan bola sepak bawah 23 ATM. ATM ada buat pertandingan bawah 23. Jadi TUDM dihantar TUDM Ipoh lah. TUDM Ipoh rekrut campur ada 2-3 orang staff TUDM Ipoh yang bawah 23 tahun. Kita keluar pergi KL. Masa dekat KL kita lawan, saya ingat lawan Sekolah Semboyan. Kemudian kat PD lawan Sekolah JLJ. Dan satu lagi tuan lawan rekrut Tentera Darat. Jadi actually kecewa sikit lah. Sebab apa, kita orang rekrut cuma 200 lebih, pool player tak ramai, jadi kurang lah sikit. Jadi dalam result tu tak tengok sangat, cuma kita boleh enjoy, keluar, tunjukkan kebolehan kita lah. Itu kelebihan yang ada sikit kelebihan tentang sukan.